Hello, Assalamualaikum dan salam Ramadan. Apa khabar? Hari ni dah Ramadan yang keberapa ya? Dah tak terkira dah sebab apa kita masing-masing dah nak menunggu raya agaknya. Baju raya macam mana? Dah siap ke? Dah ready? Kuih-kuih raya, apa lagi? Apa raya? Duit raya? Kuih raya, langsir raya, baju raya, apa lagi yang beraya. Tapi yang sebelum kita nak meraihkan raya-raya ni, make sure puasa tu dulu. Puasa. Dah masak ke apa untuk berbuka pada hari ini? Hari ni saya rasa macam nak masak apa, rasanya tak masak apa kot, rasanya nak makan luar sebab rumah tak ada air. Bila tak ada air tu apa lagi, jawapannya makan luar. Inilah peluang. Okay, alright. Apa khabar kawan-kawan semua? Terima kasih kerana menonton kita punya live Ratu Manik Marlina. Sebab apa? Minggu ni kita akan bawa salah seorang usahawan wanita yang hebat di dalam bidang tersendiri. Okey, seperti mana yang selalu saya bagi tahu, selalu saya nak you all share tentang apa sahaja apa orang kata program di Ratu Manik ni untuk you all share live kita supaya yang lain dapat manfaat bersama-sama. Okey, minggu ni apa yang saya nak bawa adalah salah seorang usahawan. Dia membuat atau menghasilkan bukan kata bahan terbuang tapi kain lama yang tak dipakai ataupun kita panggil remnants untuk dijadikan sesuatu. Bukan saja dia akan buat. Minggu ni saya pun akan buat dengan remnants. Okey, sebelum tu mohon kawan-kawan share kita punya live pada hari ini. And kepada mereka yang akan yang nak tahu lebih lanjut tentang aktiviti Ratu Manik, join WhatsApp group kita. Tapi sebelum tu jangan lupa share kita punya live. Okey, bagi saya 1 minit sebab saya nak share live ini kepada sahabat-sahabat di luar sana. Okey, sekejap. Okey, jangan lupa ya kawan-kawan, share. Alright, apa yang kita berkongsi macam saya selalu katakan pada segmen Ratu Manik Ramadan kali ini kita akan berkongsi tentang usahawan-usahawan wanita. Kita beri penekanan dan keutamaan kepada wanita supaya kita nak berkongsi apa yang kelebihan wanita tu dalam bidang dalam bidang kemahiran, tak kiralah kemahiran menjahit, kemahiran memasak ataupun skills yang membabitkan apa sajalah. So bagi mereka yang nak join live Ramadan saya special segment khas untuk wanita, boleh join WhatsApp group kita dulu. Bila join WhatsApp group kita nanti kita ada borang untuk diisi, Google Form saja, bukannya borang masuk Minang, bukan borang masuk Minang. Sorry, Ted. Borang untuk menyertai program kita pada sesi live. So you all boleh isi sebab apa, kita nak tahu apakah latar belakang you all ataupun apakah produk yang ingin you all berkongsi dengan saya. Okey, contohnya ada di antara usahawan kita yang nak berkongsi tentang cara penjagaan kuku. Mungkin ada usahawan yang ingin berkongsi tentang masakan. Ada ke di luar sana? Dan ada juga usahawan-usahawan yang nak berkongsi tentang orang kata buat kuih ke ataupun makeup, apa saja boleh beritahu kat kita lah. So kita nak berkongsi tentang apa sahaja untuk manfaat mereka di luar sana. Okay, you all jangan lupa share lagi. Saya ada nak share lagi kita punya live pada hari ini. Alright, jika you all ada sebarang soalan untuk ditanya kepada diri saya ataupun kepada usahawan yang akan saya tampilkan sekejap lagi, you all boleh terus tulis di bawah di komen ataupun you all kita orang akan jawab sama ada during the live ataupun selepas live. InsyaAllah boleh. Dan please share kita punya live pada hari ini. Okey, rakan-rakan, terima kasih banyak-banyak. Selamat berpuasa. Thank you semua. Thank you yang join.
Wow, okay. Hello, apa khabar semua? Okay, ada yang dah DM saya live ke teacher. Yes, kita tengah live setiap Ahad pada pukul 3. Hari Rabu kita mungkin selepas raya nanti sebab bila kita buat malam, ramai yang pergi untuk tarawih, so kita tak dapat nak lakukan ketika bulan puasa. Tapi tak apa, tak jadi masalah. Hari Ahad masih ada untuk kita berkongsi ilmu yang kita nak share, okay? Alright, so sekejap ya. Sebelum saya tampilkan usahawan, Waalaikumsalam Kak Ida, dah buat kuih apa tu agak-agaknya? Kuih gulung ke, kuih baulu ke, kuih apa? Mai-mai lah share sikit nanti dekat dalam group ke, dekat dalam komen ke. Thank you Kak Ida, thank you for watching today. Alright, sebelum kita menampilkan usahawan kita pada hari ini, beliau adalah salah seorang usahawan di dalam kelompok ataupun kita panggil dalam circle Ratu Manik Marlina. Okey, beliau kita berkenalan melalui platform online. Siapa sangka mungkin saya tak pernah jumpa dia secara fizikal dan dia pun tak pernah jumpa saya secara fizikal, tapi kita apa orang kata berkongsi ilmu apa yang dia akan ajar pada hari ini dan saya pun akan akan berkongsi dan juga memberi tips. Okey, kuih tunjuk-tunjuk je macam biasa. Sama kita. Kita nak buat, kita bukan tak pandai lah, tak ada masa. So kita tunjuk-tunjuk apa saja kita nak. Okey. Okey, usahawan yang saya akan tampilkan pada hari ini didatangkan khas. Katanya dia berada di kampung, tapi wow, kampung dia taklah jauh mana, di dalam kawasan juga. Kalau orang lain tu nak kena minta surat rentas negeri, rentas desa pula. Rentas desa tu lari-lari masa sekolah kan. So rentas negeri, tapi beliau dalam kawasan. Jealous saya. Okay, alright. So pada hari ini kita akan tampilkan Puan Maisawati ataupun kita panggil Kak Bunga. Kalau saya ni Ratu Manik, beliau pula Ratu Bunga. Hari ni kita akan buat bunga. Alright. So mungkin kita boleh tunjukkan siapakah tuan badan kita pada hari ini. Okey, kita kepada device kita seterusnya. Tu dia. Itu dia Kak Bunga kita. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey Kak Bunga, kita ada Kak Bunga hari ni bersama saya. Hari ni Kak Bunga, okey mungkin sebelum kita nak buat craft kita pada hari ni, sebab hari ni Kak Bunga akan buat, Ratu Bunga akan buat craft, Ratu Manik pun akan buat bunga juga. Sajalah kita ada 2 bunga dekat sini kan. Okey. Sebelum kita teruskan kita punya ni kan, saya nak tanyalah berapa lama dah apa hari ni akan share? Produk apa Kak akan share pada hari ini? Okey, nampak tak bunga saya ni? Nampak kan? So kalau nampak bunga ni orang lain tak ada pakai, so saya seorang je yang pakai. So kalau anda semua pun nak cantik di pagi raya, nak lain daripada yang lain, so bolehlah pakai macam gini. So ini yang akan saya kongsikan. So ini adalah contoh-contoh yang kita dah buat, just tinggal letak dekat tepi jalan, boleh pakai untuk raya. Orang tengok pun cantik. Itu dia. Yes, betul. Sebab bunga ni dia satu benda yang orang cakap kalau kita pakai tu dia ada satu energi baru. Kiranya kita ada semangat baru. Nak buat apa pun dia jadi macam energetik aja sentiasa. So akan lebih jadi bertenaga. Inilah yang kita nak positif. Betul cikgu kan? Kita nak yang positif. Betul. Maknanya hari ni kita akan Kak Bunga akan buat bunga. Kerana bagi Kak Bunga, bunga tu sendiri ada aura tersendiri yang membawa maksud positif dan juga yelah siapa tak suka bunga kan. Kalau tiba-tiba ada yang bagi kita bunga tak tersenyum. So ini pula kan kita akan kita akan dapat guna. Yes Kak Ida, kita akan guna fabric pada hari ini. Kak Bunga akan guna fabric dan saya pun akan guna fabric. Untuk bahan-bahan lain mungkin kemudian nantilah kot kan kita betul. kita akan kita explore lagi.
Yes, 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 betul. So, apa yang kita akan buat hari ni adalah bunga. So, kita bercakap tentang bunga. So, saya nak tanyalah. Dah berapa lama akak minat dalam apa orang kata pembuatan bunga tu? Maksudnya craft tu. Dah lama kalau sebenarnya kalau craft ni adalah bidang saya yang sebenarnya. Dulu saya sebelum ni memang buka butik pengantin. Saya banyak menerima tempahan untuk buat hantaran, buat sirih junjung, dan saya pun mengajar untuk orang belajar buat sirih junjung. Pernah ada satu ketika tu saya buat sirih junjung kereta Cinderella. So tak ada orang buat masa tu. So saya buat yang kereta Cinderella tu, alhamdulillah memang permintaan banyak. Sampai tak cukup tangan nak membuat. Siap kelas tu kalau kita ajar pun anak murid pun dia boleh dapat income daripada situ. So bila dah kat situ saya dah buat yang tu, saya kata kenapa saya asyik fokus pada daun sirih saja. So saya nak pergi explore benda lain. Tiba-tiba ada satu ketika tu saya tengah jalan, dapatlah bunga, orang cakap macam tu kan, ada orang bagi bunga kat saya. Tapi saya kata saya nak cuba jadikan bunga ni boleh side income, lepas tu boleh nampak kita cantik, boleh nampak kita berseri-seri. So macam mana kita nak olahkan benda tu. So terjadilah bila saya tengok sana kadang-kadang bunga telur kan orang dapat kita buat mahal, lepas tu orang buang. So kalau macam saya sekarang ni saya nak gunakan bunga yang daripada terbuang tu tadi, kita gunakan untuk kita buat cantik-cantik macam ni. Jadinya insyaAllah lah jadilah bahan yang boleh orang minat, orang nak tempah ke, nak jual ke kan. So semua boleh jadi income asal kita pandai mengolah. Ya, wah, itu yang saya seronok. Energi Kak Bunga pun hari ni sangat positif dan juga ceria. Hanya kerana bunga. Maknanya ada dua bunga di sini, kita nak buat bunga. Kita pun bagi bunga juga kan? Gadis-gadis bunga. Alright. So itulah dia bila bercerita tentang craft bunga ni disebabkan ialah kita nak buat sesuatu supaya orang tu boleh jana pendapatan. Inilah antara tujuan saya kenapa saya share tentang Ratu Manis sejak awal tahun dulu sebab kita nak buat benda-benda ni semua untuk mereka orang kata mereka boleh jana pendapatan. Sebab apa? Yes, as a side income. Mungkin kalau ada setengah orang dijadikan sebagai main income, itu alhamdulillah tu dia akan buat bisnes secara apa orang kata holistik. Tapi di samping kita buat ni semua, ini adalah apa orang kata boleh jana pendapatan side income kepada mungkin suri rumah, mungkin kepada mereka yang telah dibuang kerja, dan mereka yang tak kreatif pun boleh buat bunga yang akak ajar ni kan. Amin, bukan kata tak kreatif, yang tak berapa pandai. Yes, benda senang. So itu sebabnya benda senang boleh je. Katalah baju lama tak pakai tu, ambil je lah, kau koyak je lah, gunting potong je lah kan. Tak kisah sebab benda ni janji kita nak. Kalau kita nak, jadi. Tak nak, tak jadilah dia. Nak seribu daya, tak nak. Yes, anak seribu dalih. Boleh je. Percaya pada diri sendiri, kita cakap kita boleh. Boleh, InsyaAllah. Kan? Ya, betul. Kita boleh. Okey. Bila akak cakap pasal itulah kata bila saya dengar akak kata because of you nak bantu usahawan-usahawan ataupun wanita-wanita di luar sana untuk jana pendapatan. Siapa yang biasanya bagi galakan untuk akak atau orang kata untuk buat ni sebagai satu sumber pendapatan? Maksudnya bila akak mengajar, orang akan apa orang kata bayar yuran tu. Yuran tu adalah sebagai salah satu sumber pendapatan. Itu kan? Adalah satu sumber pendapatan. Kalau macam saya ni sebenarnya ikutkan saya buat benda ni suka-suka. Daripada suka-suka, lepas tu seorang cakap cantik, seorang ni cakap ni boleh jual, seorang ni cakap macam ni. Asal saya buat, asal tu orang cakap ni boleh jual. Tak nak jual ke? Saya cakap suruh jual. Jadi saya macam terfikir, kenapa tak buat jual kan? So bila saya dah buat benda tu, kita bagi kat dia, dia kata cantik kak, boleh jual. Akak nak jual berapa? Saya nak beli, dia cakap begitu. Jadi bila dia rasa dia nak beli, saya pun bagilah dekat dia. Dia cakap benda ni cantik sangat-sangat, bukan senang nak dapat, dia cakap gitu kan. Orang tertentu je boleh buat. So itulah yang tercetus kita nak buat, nak jual. Kalau tidak tu tak ada, buat tu pakai sendiri je. Gitu. Tapi okey lah, support kan. Dah ada duit. Betul. Orang cakap kalau pun nak buat, kalau nampak kepala rimau,
Ada juga Aha. kan. Sebab kepala rimau tu kan weight. Gitu. Kan. Tu kata daripada buat sesuatu simpan je dalam almari, baiklah kita jual. Yes, Bila betul-betul. kita jual tu orang kata kita punya kepuasan buat benda tu satu sebagai hobi. Macam akak sendiri orang kata buat-buat suka-suka mula-mula. Lepas tu dijadikan sebagai satu hobi, dah menjadi orang kata bukanlah kejaya tapi boleh menjana pendapatan. Pendapatan. Okey, Nak lagi orang yang COVID ni. Nak musim COVID ni kan orang tak banyak, tak ada kerja. Tak ada pendapatan. So ini salah satu benda yang simple yang orang kata nampak kecil tapi berbaloi dia punya value dia tu. Orang yang tahu faham lah kan. Ya, betul. So tu kata, lepas tu kita gunakan daya kreativiti. Bila kita ada daya kreativiti tu, contohnya benda tu simple sahaja, kita orang kata tambah sikit dia punya daun, tambah sikit manik, tambah apa benda-benda dah jadi sesuatu yang unik dan juga lain daripada yang lain. Okey, bila akak cakap tadi kan, akak kata orang kata bila benda tu dah terjual. Okay, bila dah terjual, kita nak tahu harga. Tapi sebelum kita tanya bab harga, okay, mungkin akak boleh share apa bahan-bahan yang akan digunakan pada hari ini untuk kita buat craft bunga di taman tu. Bunga dekat taman ya, okay. Pertamanya yang kita perlukan hari ini adalah ribbon, tak kisahlah ribbon macam mana pun, ribbon yang dah terpakai pun boleh, kita potong-potong balik. Okay, kita nak create balik yang ni tapi kita daripada macam ni, kita potong dalam 10 cm dia punya panjang dia. Lepas tu nanti kita akan potong kepada 2. Okay, maksudnya kita lipat 2 macam ni, kita akan jadikan dia separuh. Maksudnya yang untuk potongan ni daripada yang sekeping besar macam ni tadi, kita akan ukur yang bahagian hujung ni dalam 2 cm untuk bagi dia nampak serong. Okay, bila dah serong nanti baru kita akan cantum lah. So kita akan perlukan manik macam-macam manik. Kita perlukan jarum. Lepas tu kita perlukan benang, gunting dan juga gam. Okay, kalau ada tweezer ni pun satu kelebihan jugalah untuk kita nak guna. Kadang-kadang kita pakai benda panas kan. So ini untuk safety, orang cakap gitu. Safety first. Buat kerja walaupun simple, safety mesti first. Betul? Alright. So nanti saya akan tunjuk macam mana cara nak cantumkan satu persatu, macam mana cara nak buat. So dekat sini nanti kita akan sembang cikgu cikgu pun akan buat cikgu punya bahagian. Saya buat saya punya bahagian je. Alright cikgu. Itu dia. Okey, itu bahan-bahan untuk Kak Bunga akan buat bunga. Okey, di bahagian saya, okey. Hari ni saya tidak menggunakan 2 device sebab hari ni sebenarnya hari chat-chat aja, chatting-chatting. Tapi saya dengan Kak Bunga mengambil pendekatan apa kata kita dua-dua buat bunga. Bukan challenge each other sebab Kak Bunga ada bunga dia, kita ada bunga kita. So dua apa orang kata, dua ilmu disatukan untuk kita share kepada anda. Itu sebab saya selalu kata share kita punya live ni sebab kita nak ajar benda ni untuk you all dapat pendapatan dan kita akan bagi tahu hasil bunga ni kita nak buat dekat mana ataupun kita nak letak dekat mana selain pada kita pakai di kepala. Hari ni saya terpaksa pakai headphone sebab speaker problem. Speaker so tak boleh nak letak bunga. Okey, tapi tak apa, tak jadi masalah. So okey, bahan-bahan yang pada akak tadi Kak Bunga yang dia nak ajar bunga telah ditunjukkan. Okey, pada saya pula saya ada sekeping kain perca. Saya akan menggunakan kain perca. Kain perca dengan saya, kita ada gunting, seperti biasa gunting, benang, jarum, itu pasti ada. So manik, okay, you all ingat tak manik yang pernah saya ajar, manik labuci yang mendapat permintaan tinggi. You all tahu tak, bulan puasa, bulan Ramadan ni banyak designer order dekat saya, and pada mereka yang aktif dengan saya dan mereka mengatakan bahawa dia nak ambil tempahan untuk bunga ni, saya ambil bunga ni untuk berjualan 50 sen, okay, daripada mereka 50 sen, so slightly smaller lah than this. So bunga ni saya akan gunakan pada bunga yang akan saya ajar, okay, kain-kain perca biasalah macam saya pakai kain perca, dan juga kain hari ni saya gunakan kain cotton.
Alright, so sambil-sambil Kak Bunga buat, sambil Ratu Manik pun buat bunga, sambil tu kita borak-borak lah kan. Okay, jangan lupa share kawan-kawan. Okay, jangan lupa share sebab dua ilmu kita akan share pada hari ini untuk you all. Jana peningkatan. Akak punya satu, saya punya satu. So kita ada dua bunga pada hari ini. Okay, alright. Sambil-sambil cerita. Sambil-sambil buat. Sambil buat. Kata sambil bebel lah perempuan. Membawa sambil buat kerja, sambil buat sesuatu. Itulah perempuan. Okay, mungkin sebelum kita cerita pasal harga tadi tu, mungkin akan nak tunjuk sikit step-step dia. Step yang pertama, silakan. Okay, yang pertama tadi kita dah ukur untuk satu keping macam ni. Kita buat dalam 10 cm dia punya panjang dia. Lepas tu kita akan lipat dua. Yang ini saya dah ukur untuk dalam 2 cm saja. So kita akan potong dia. Okay, jadi macam ni. Okay, nampak ya? Kita jadi macam ni. So bila kita buka dia akan jadi macam ni lah. Satu besar, satu panjang, satu kecil. So kita akan jahit di sepanjang yang ini. Bermula daripada yang atas. Okay, yang atas ni, yang besar ni, bahagian yang lebar ni akan berada di atas. So kita akan guna yang permukaan berkilat. So yang tak berkilat ni di bahagian belakang lah. Okay, so kita akan jelujur dia ya. Sebab ini kita nak orang kata sok-sonok nak raya. Tapi yang ini jangan lupa bakar dulu. Kalau dia punya ni kita dah potong, so kita kena bakar. Kalau tak bakar kan, tahu je lah macam mana kan. Kita kena bakar lah. Betul je kan? Tersama pula tudung saya dengan ribbon tu. Yang bunga bakar juga. Tak apalah, nanti saya buat. Untuk cikgu, khas untuk cikgu ya. Dia telepati tu kuat betul. Bunga tu colour merah, tudung saya pun colour merah. Ambil kau. Alhamdulillah. Jodoh samanya. Kan, tu dia. So maknanya akak akan bakar dia dulu lah di hujung tu. Tidak dia berbulu. Sebab nanti dia berbulu tu satu. Nanti kalau kita jahit, dia terbuka. So tanggal macam mana kita nak jahit? Jadi bila dia dah dibakar tu, dia kekal lah kat situ. So kita akan mula daripada hujung sini yang atas ni tadi, yang bahagian panjang tu. So kita jelujur je, buat je. Jelujur bodoh pun orang kata tak apa, boleh je. Kita je yang tengok, bukan orang lain tengok. Yang penting benda tu akan tersorok kan. Kan, itulah dia, nampak tak? Sebab di sana pun jelujur, di sini pun nak jelujur juga. Saya nak tunjuk sikit jugalah, asyik di sana je, di sini pun nak tunjuk juga. Di sana dan di sini. Alright, so itu step awal. So maknanya akak akan jahit dulu sampai daripada hujung ni sampai ke hujung sana. Yes, hujung ke kita hujung. Akan buat daripada hujung sini, kita akan buat sampai ke hujung sini ya. Nampak ya? Nanti kita dah jahit, nanti dia akan kita akan kedutkan dia. So masa kedut tu lah yang penting. I see, masa kedut. Okay, sementara Kak Bunga kita sedang membunga. Okay, macam saya dah potong kain sambil-sambil Kak Bunga tadi membebel-bebel. Okay, kita kata sementara saya bebel-bebel, dia pula menjahit. Okay, so saya dah potong 5 pieces di sini saya pun jahit jelujur bodoh juga bak kata Kak Bunga. Okay, saya ada jarum di sini. Saya buat simple sajalah saya ada jarum dengan benang. So saya akan jahit benda yang sama. Saya akan jahit daripada hujung sini sampailah ke hujung sini. Okay, jelujur juga tapi jangan lupa pastikan you all matikan di hujung. Disebabkan saya ada satu device, sebab biasa kalau saya buat live saya ada 2 device, tapi 2 atau 3 device, tapi kali ni saya ada satu device. So sama jugalah. Okay, sementara saya jahit jelujur. Okay, mungkin Kak Bunga boleh ceritakan. Okay, so kita dah jahit macam ni. Kita dah jahit sampai hujung kat sini ni, dekat bahagian sini kan. So ke tengah-tengah ni kita pegang, kita tinggal tarik. Tarik je. Tarik bagi dia berkedut sikit kan. So dia akan dapat bentuk macam ni. Okay, dapat bentuk macam ni. So daripada lebar tadi dia akan jadi kedut macam ni. So bila dah kedut macam ni, dia akan dapat macam ni. Tadi saya dah buat kan. So dia akan nampak ni. Okay. Ini yang permulaan dia. Basic dia mesti ada 3. 3, lepas tu kita nak buat 5. Kalau nak lagi lebat, so tambah lagi. So ini tadi dah buat basic 3. So nanti kita akan buat yang 5 punya pula. Okay. Okay, alright. So sementara saya pun tengah menjahit juga, lebih kurang jelujur stupid macam tu. Yes.
Sebab kita seorang je. Dia janji yang penting seni daya kreatif tu. Bila kita dalam bidang seni kreatif ni, dia tiada salah, tiada betul. Tapi cuma teknik dia je yang sebenarnya kita kena tahu biar betul. Teknik dan juga cara untuk kita buatkan dia. Betul. So macam mana you all nak tarik, macam mana you all nak jahit, itu lantah hampa lah kan. Tapi atau kata bila kita share kat sini. Okay, alright, yes. Apa tu sekarang ni, ini dah satu. Kita dah kedutkan ni tadi. Okay, lepas tu kita dah jahitkan yang satu lagi ni. Kita akan kedutkan yang kedua. Okay, so kita akan sambung saja buat 5 keping. Okay, tadi dah ada 3 keping, so kita buat yang 5 keping pula. So yang ini kita nak adjust bagi dia besar sikit. So nampaklah dia kelopak tu lebih kembang. Macam gitu. Maknanya size ribbon tadi tu sama? Sama, semua sama cikgu. Okay. Size semua macam mana nak nampakkan dia besar kecil tu? Okay, cuma kita bagi tambah kelopak. Macam yang ini, kita buat 3 tadi. So yang ini yang kedua, kita buat 5 keping. Oh, okay. Besar. I see. So size dia semua sama, yang akak ajar, cuma dia punya kekembangan dia tu. Kembang dia tu. Yelah, ikut orang lah nak kembang ke nak kincupkan cikgu kan. Yelah, mula-mula dia size akak, lepas tu dia kembang macam size saya. Barulah ceria kan. Okay, so maknanya akak dah buat 3, akak buat 5. Okay, di bahagian saya pula macam tadi. Okay, macam saya ni dah buat jelujur kasar. Alamak macam nampak ketak ni saya dah buat jelujur kasar, dah macam karipap. Lapar kan bulan puasa, dah nampak karipap. Lepas tu sama juga tarik. Saya punya style pun tarik juga. Okay, so kita akan jadi sama lebih kurang. So ini simple je. Ini kita boleh buat untuk anak-anak. So macam saya punya style, saya terus buat 5. Saya tak ada kembang-kembang, saya buat satu one piece of flower. Setengah orang yang mana tak biasa, dia akan matikan di sini dan akan sambung kemudian. Tapi style kita main gedah, kita kreatif saja. So bila ni kita sambung. Kita sambung. Kita masukkan kain lagi tadi tu, kita buat jahit jelujur. Yes. Okay, terus ikut saja, benda ni senang je. Okay, teruskan Kak. Lepas tu kat sini kita pun akan jahitkan dia, bagi dia mati. Tapi tak boleh lah mati terus. Maksudnya kita nak bagi setting dulu, dia punya kelopak tu nak nampak kembang. Okay, so kita bagilah agak-agak macam ni kan. Dalam ni lubang dia macam ni. Okay, so nanti kat bahagian belakang ni kita akan tampal. Okay, sebab kita nak letak susun kanan. Alright, so sementara saya matikan ni. Itulah dia, saya pun nak sambung-sambung 5 terus. Macam akak buat 3, 5 kan. So maknanya lagi. Waalaikumsalam Kak Yong. Hello kawan-kawan semua. Yang ini pun ratu-ratu juga ni, Ratu Sulam ni. So alhamdulillah. Kita banyak apa orang kata, saya banyak mengenengahkan lah kita punya wanita, sebab saya memang banyak bekerjasama dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. So di sana kita banyak apa orang kata membantu wanita, tak kira lah apa dari apa saja latar belakang, apa saja apa orang kata bangsa, umur, saya tetap jaga wanita. Masa COVID yang first kali tu kan, yang pertama tu saya ditugaskan sebagai apa orang kata, sebagai one of the frontliner lah untuk membantu sebagai lay counselor. Alhamdulillah. So itulah kita so sekarang ni saya punya dah nak habis siap. So kita ada sekeping ni yang macam kain apa tampal kat belakang punya tu. Yang ni kita potong. So dia daripada kain macam ni. Yes, kain felt. Kain felt. Yes. Daripada kain felt tu kita potong bulat kecil. Lepas tu kita dah boleh standby untuk nak gamkan dia. So kita gam dia, nanti baru kita catung. Okay? Alright. I see. Alright. So itu di bahagian bunga akak. Saya ni duk menjolok-jolok lagi ni. Bunga dah berapa ni? 1, 2, 3, 4. Ya Allah, baru 4. Saya ingat dah 5. Rupanya baru 4. Okay, kita masuk lagi satu. So size ni macam saya tak kisah apa size pun. So saya jadikan panduan contohnya you all boleh gunakan ini bekas ni. So you all boleh guna di bawah sini. So kecil sikit lah. Di bahagian sini pun boleh. Kalau katalah nak besar, you all boleh lah ambil tapuai yang tutup merah tu. Yang itu pun boleh dijadikan sebagai untuk buat bulatan yang sebeginilah. Lepas tu lipat dua dah jadi karipap. Bila jadi karipap kita jahit daripada sini ke sini hujung dia. Ini bahagian yang lipatan ni, maksudnya macam ni
Okay. Alright. So saya pun baru nak siapkan 5. Sementara Kak Bunga kita dia tengah menggam-gamkan nak gam-gam ni. Lepas tu ada anak buah dah nak balik daripada dia dah balik cuti, dia nak balik rumah dia balik. Nak balik rumah tu kan. Dia tu kata bila benda live ni dia macam-macam. Kan dia balik dia bila benda live ni saat lagi kan tiba-tiba kucing lalulah, anak lalulah. Betul. Yang pasti bila laki lalu make sure dia handsome, janganlah sampai tak pakai baju saat kita kejut kita punya audience. Tak apa. Okey. So tadi akak dah dah lekatkan yang ni. Okey, ini bahagian belakang dia. So ini yang 5 keping tadi kita dah cantumkan So kita bentuk sikit lah yang ni. Okay, so ini kita akan cantum pula yang dengan 3 keping tadi. Yang 3 keping tadi, yang ini kita jarakkan sedikit bagi ruang. So yang ini kita akan rapat betul. Dia punya kedudukan dia akan rapat betul. Jadi kita tinggal cantum macam ni. Dah cantum macam ni, tinggal jahit dia punya manik aje lah. Alah mana boleh tak ada manik cikgu. Ada juga. Yes. Ada juga manik, nasib baik ada manik. Ada. Alright, that's good. Okay, alright. So kalau katalah mereka nak buat lagi besar daripada bunga tu, katalah yang mula Kak buat 3, lepas tu Kak buat 5, lepas tu katalah yang nak buat 7, contohnya dia nak buat kembang besar sikit lagi. Kalau cantik tu nak besar sikit jangan 7, kita bagi 8. Buat lagi 1 keping, 8. Yes, lagi besar, lagi cantik. So dia punya kembang tu akan lagi memancur lah, orang kata gitu. I see. Nampak tak tips kat situ? Kalau saya ingat kod 3, 5, 7, rupa-rupanya 3, 5, 8. Ini adalah tips tips tu sebabnya dalam kita punya program ni kita ada share tips tentang apa sajalah subjek yang kita bercerita. Contohnya kalau kita cerita tentang manik, kita ada tips tentang manik. Ini Kak Bunga dia bercerita dia tentang katalah kalau orang nak buat kembang lagi, kembang tu biarlah dia terpancur-pancur cantik daripada jauh lagi dah nampak betul. So yang base dia tu mula-mula you all buatlah yang bulat tu. Second you all 8 kuntum. 8 kuntum. So dia akan lagi jadi kembang lagi sikit. Yes. Kena kembangkan dia. Betul. I see. And then you have to adjust kan dia punya petals tu bagi kemas. Betul. Kena adjustkan. Taruhlah manik apa ikut suka hati kita. Ikut kreativiti kan? Yes, ikut nak taruh biji goli pun boleh. Kan cikgu kan? Ya betul. Kalau style-style contohnya kalau kawasan tu ada biji getah pun boleh letak. Yes. Betul. Dia jadi satu keunikan sebab apa saya pun insya-Allah kalau ada rezeki saya akan mengajar usahawan-usahawan menggunakan bahan-bahan saya nak kata bahan-bahan bukan recycle tapi benda yang dah ada dekat rumah. Macam ranting, contohnya ranting, daun getah, bunga-bunga yang dikeringkan untuk dijadikan kraft tangan sebagai macam corporate gift. Betul. Kalau daun getah tu akak pernah kita buat bunga, kita colourkan dia, kita keringkan dulu, lepas tu bagi warna, lepas tu kita jadikan dia bunga telur, bunga hiasan, ikut kita nak buat macam mana. Janji dia bahagia. Itulah kata bila dalam dunia seni kreatif ni macam-macam boleh buat. So kejap sebelum kita bebel-bebel saya nak tunjuk gak bunga saya ni. Ya Allah kan. Okey, yang ni saya dah buat 5 kau sangkut semua. Saya dah buat 5 kuntum di sini 5 kuntum. So saya dah gabung-gabungkan. Lepas tu kita akan gabungkan yang hujung sini, hujung sini kepada hujung sini. So kita nak jahitkan dia sambil-sambil bebel tu lah dia kan. Ni lah dia orang kata sambil bebel sambil buat kerja tapi betul, buat kerja kita tangan jalan. Yes, tangan jalan cikgu. Tangan jalan, mulut jalan. Mulut jalan, dua-dua jalan. Janji masyuk cikgu. Okay akak cerita masyuk ni kan of course lah kita nak cerita sikit harga antara harga yang akak orang kata akak bagi antara harga paling mahal ke atau paling murah ke harga tempahan untuk bunga tu. Kak contoh. Contoh lah ya. Yang ini dah siap, so saya dah tambalkan dengan dia punya manik. Dah tambahkan manik. Kita punya tak siap lagi.
Okay, tak apa cikgu, tak apa cikgu, continue. Okay, continue. Cikgu continue dulu. Okay. Lepas tu, Cikgu continue. okay, dia sebenarnya kalau ikutkan harga ni sebenarnya sangatlah murah kalau kita nak buat bajet dia sebenarnya. Kita guna ribbon yang dah ada. Contoh daripada benda orang kadang-kadang bagi hadiah kan, dia ada ikat ribbon tu, kita boleh ambil ribbon tu untuk ikat-ikat dan potong macam ni. Boleh dapat satu kuntung. Okay, tengoklah berapa panjang dia punya ribbon tu juga. Kita nak kembang mana. Tapi kalau biasanya macam ni, kalau modal macam ni saja, kita boleh hanya RM2 dengan harga RM2. Lepas tu kita boleh jual RM10. Tak nak ke? Okay, macam contoh macam ni saya dah buat yang ini untuk ikat emas. So dia taruh getah je. So kita dah taruh manik macam ni. So kalau macam ni kita jual RM15. Tak adalah mahal sangat kan cikgu, murah je. Kira kos dia pun tak sampai RM10. Tak sampai. Tapi kita boleh jual dengan harga lebih daripada RM10. Yes. Okay. Ni saya nak tunjuk contoh. Okay, sekarang ni kita dah buat macam ni tadi kan. Okay, bahagian belakang tadi tu. Kita dah buat macam ni. Jadi kita tinggal macam mana cara nak pinkan dia dekat tudung. Okay, so ini akak buka macam ni. Tu dia buka dah. Dia punya kembang setaman tu. Okay, so sekarang ni kita ambil yang kita dah buat tadi tu. Gunalah pin yang kecil ni, safety pin ni kan. Waalaikumsalam. Sekejap Kak Aniha, normal lah cik. Dia bagi salam dia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay, teruskan Kak Bunga. Apa dia ni, tu? Kita boleh tampal dekat sini saja dengan pin tadi. Ni peniti biasa, peniti tudung biasa tu? Peniti tudung biasa yang bulat tu saja. Yang bulat tu je. Yang macam ni tu. Nampak. Okey, dengan peniti biasa sahaja, you dah boleh tampal dekat tudung. Saya pun tak ada terfikir pun. Tak apa, yang ini dia tak cantik lagi. So saya nak cantikkan dia sikit lagi. So kita akan tambah aksesori dekat situ lagi. Cikgu jangan jealous, okey? Tengok dia siap bunga, lepas tu dia ada dia punya aksesori, dia tambah, dia punya pakai lipstick, dia punya blusher. Ini tak boleh jadi ni. Okey, bunga saya pun dah siap, dah jadi dah. Okey, kuntung manis ni, so you all boleh adjust dia sikit. Mana Aci ni tak ada manik kan? Sekejap. Aku nak cari manik juga. Warna dia. Cikgu tadi saya punya bunga warna merah. Saya punya ni warna kelabu. Tu warna biru cantik pula, boleh masuk kan? Tu dah ada sesuai. I buat untuk you, you buat untuk I. Okey lah tu kan? Betul. Tu dah ada. Nampak tak, walaupun kami tak pernah berjumpa tapi telepati tu kuat. Dia buat untuk saya, saya buat untuk dia. Selamat Hari Raya Mak Azim Matin. Selamat Hari Raya. Okay, alright. Saya pun nak tampal manik juga. Tak boleh jadi kalau Kak Bunga kita ada manik dekat saya sekarang ni. Saya ada manik biru. Biru ke? Kalau biru boleh lah. Lepas tu nanti kita nak hias-hias. Kalau dia kata dia ada dia punya aksesoris kan, tak boleh jadi ni. Ni kalau apa orang kata sesi-sesi Kak Nam ni tak boleh jadi. Betul. Aduh. Okey, saya akan tampal manik ke sini. Okey. Cikgu jealous tengok kita ada manik ya. Tak boleh jadi. Itulah kita ingat kita je Ratu Manik. Dia dah ambil title kita, dia ambil kita punya manik. Ambil sini. Ratu Manik pun nak letak juga manik ni, tak kalah. Okey, macam saya boleh tahu kalau manik besar macam ni kalau manik besar macam ni jahit 2 kali, okey? Supaya dia tak tertanggal. Betul. Okey. Kita jahit. Dia ni saya tak pernah buat ni live sambil saya borak-borak dengan akak sambil saya pun buat. Memang orang kata bukan kata cikgu je seorang yang baru buat, saya pun baru buat hari ni bunga yang ini. Bunga first time juga ni. Nampak tak kita punya keserasian. Kita live sambil kita buat share ilmu kita pada hari ini. Betul cikgu. Okey. Alright, so mungkin akak nak share you punya Facebook. Facebook akak kalau ada yang berminat kalau ada yang berminat. Okey, bolehlah pergi dekat Ayung Chun Senyum. Okey, Ayung Chun Senyum. IG pun sama.
cun ke tidak? Senyum ke tidak? Kan? Ayung cun senyum. Okay? So boleh jumpa saya dekat sana. InsyaAllah boleh PM saya tepi ke kanan ke tepi ke kiri ke. Tak kisahlah. Okay, cikgu saya punya dah siap. Nampak tak? Tadi tak ada banyak warna tadi. So kita dah taruh dia punya manik-manik lagi. So nampak memancung. Cikgu jangan jealous, okay? Ini tidak adil. Dia ada extra bling-bling. Itulah dia. Boleh dapatkan hasil kerja. Jealous tu. Dia ada bling-bling. Dia ada diamond-diamond bagai. Okay, daripada Kak Bunga kita iaitu Ayung Cun Senyum. Kak Bunga kita punya dan nama juga glamour. Facebook. Okay, di mana kalau you all nak dapatkan apa orang kata tempahan, boleh dapatkan Alamak. Kita ada problem on line tak apa cantiknya. Ni okey dah. Okay, so sekarang ni saya dah siap. So kita tinggal cucuk je. Lawatan cikgu jangan marah. Ada diamond. Saya tak sempat lah nak cari-cari diamond disebabkan saya punya pun dah siap. Tapi cuma tu kata kalau cantik dia lagi, yang tengah-tengah ni mungkinlah saya taruh warna lain. Betul cikgu. Sebenarnya dia manik ni dia ikut pada kita sendiri kan cikgu kan. Tak kisah nak warna apa, janji kita dah letak dia akan jadi cantik kan cikgu. Sebabnya saya ni kalau dengan manik ni sebenarnya dulu lama dah biasa buat. Tapi yelah dah orang kata faktor usia, jadi kita penat nak menjahit tu. So kita pencet. Bagilah cantik pula. Untuk remaja-remaja ni kan 25 tahun. Tahun lepas, tahun ni, tahun depan pun tetap 25 tahun. Jangan terbalik kan sudah. Jangan terbalik kan sudah. Belum sampai lagi. Okay. Tapi itulah dia. Alhamdulillah tu kata sebab apa memang macam Kak Bunga katakan kalau nak jahit manik ni memang ada teknik dengan cara dia yang tertentu. Sebab apa kalau nak buat kadang-kadang sakit bahu, lepas tu mata sakit, dia ada teknik. So tu kata dalam kelas saya pun ada ajar apa orang kata bukanlah kata terapi tapi adalah ajar cara bagaimana untuk tidak stres sangat. Betul. Jadi Kak Bunga ada cerita sikit. Okey, kita dah kita cerita tentang Bunga. Lepas tu Kak Bunga tadi ada cerita sikit tentang akak pun adalah seorang terapis saya. Saya adalah seorang sekarang ni profession sekarang ni adalah seorang terapis. Okay, terapis kita ni sebagai terapis reflexology and body alignment. Okay, jangan ingat kereta je boleh alignment, body pun boleh alignment. Okay, so siapa nak jumpa nak tahu alignment tu macam mana, jumpa saya. Okay, jumpa saya je alignment tu. I see itulah dia. Bila dia cerita pasal alignment, saya tahu kereta je alignment. Sekali punya badan. Tak tahulah kejap lagi kalau saya jumpa dengan Kak Bunga ni mau dia lanyaknya badan saya dia. Mesti banyak alignment tak betul. Tak ada. Kita buat slow and steady tapi cikgu boleh rasa ringan macam nak terbang. Feel nak terbang tu macam mana? Yes. Okay. Kalau 100 kilo pun boleh terbang lah ni. Bukan kata 100 kilo cikgu, saya dah buat 180 kilo punya orang, dia akan ringan macam nak terbang. Sure, insyaAllah. Itu pasti. Dia tak sabar ni. Cikgu kan dia cakap tadi kan PM tepi kan. PM tepi kanan kiri atau bawah. Alright. Okay. Apa yang akan nak share tu kat situ tu? Yang ini saya nak tunjukkan yang ini yang kita dah buat. Okay, yang ini guna kain organza. Organza. Jadi sebenarnya ini adalah perca. Perca yang saya potong panjang, lepas tu kita jahit-jahit, adalah cara dia tu kan. Jahit-jahit lepas tu kita taruhlah manik-manik macam ni, bling-bling sikit tu. So kita dah boleh pakai. Macam ni. Nampak ni? Macam ni. Wow, that's nice. Kan? Yes. Sebab ini, kalau yang ini pun salah satu perca juga yang ni. Ini dia banyak goyang-goyang. Yes, nampak perca. Orang kata macam saya selalu sebut, from trash to cash. So daripada dia
buang, baik dijadikan sesuatu. Itu yang saya akan adakan kelas nanti untuk pecah. Mungkin Kak Bunga akan jadi salah seorang tenaga pengajar kita. Kita tak tahu. InsyaAllah. Boleh. Tak ada hal. Peluang. Kadang-kadang kita bagi peluang kepada sahabat-sahabat kita ataupun mereka yang expert dalam bidang masing-masing, sebab saya pun kita tengok, bila kita tengok apa orang kata, bila benda-benda especially untuk tailor kan, bila tailor tu kain dia banyak, baik bagi kepada orang yang kreatif untuk mereka lakukan sesuatu. Contohnya tengok Kak Bunga dalam masa sekejap ni je, dalam masa semalam saya invite dia untuk kita punya live ni, tiba-tiba dah ada 2-3 keping bunga dah, apa kembang dengan barang tinggal dia. Tengoklah cikgu, anak buah ni pun nak enterprise. Boleh, besok-besok dia pula yang jadi, mana tahu jadi panel saya untuk usahawan kecil. Betul kan. Terkata bila kita cerita tentang nampak kain-kain perca daripada dibuang, baik dibuat sesuatu. Betul. Sebab jangan membazir. Orang cakap jangan membazir. So kalau kita gunakan benda yang ada sepatutnya, hanya ini kain satin biasa, kain lebihan kain yang kita potong lurus, lepas tu nanti kita cantum-cantumkan, kita dapat macam ni. Dapatlah bentuk bunga ni. So nak yang kecil ke, nak yang besar ke, terpulang. Kalau dia nak buat dua pun boleh. Just contohlah kan, dia cantumkan dua, so dia tepek lah kat sini besar-besar. Kan itulah kalau yang berani bolehlah buat. Macam kita ni mungkin kita berani mampus kan. Tapi kalau orang lain mungkin lah dia akan lah. So tak payahlah besar-besar, kita buat comel-comel je cukup lah kan. Betul. Tengok cikgu pun jadi cikgu. Aku pun nak juga, itulah dia kata. Itulah dia nak mencari pin, sebab apa selalu saya akan tampalkan pin, saya akan jahit pula, saya akan tampal untuk brooch punya pin tu. Tapi bila akak kata pakai peniti biasa pun boleh. Boleh. Sebab kalau boleh juga tu kan. Kalau untuk pakai bunga macam ni, kita pakai yang untuk buat brooch tu, dia tak sesuai. Dia akan nampak macam ada satu benda tergoyang-goyang dekat situ. So dia akan terkular-kular, so tak lawa. Kalau kita pakai peniti ni, just macam ni kan, kita just cucuk dekat bahagian belakang ni. Nanti kita nak pakai tu, kita keluarkan sikit dia punya jarum ni kan. Lepas tu selit balik dekat kita punya bunga tu. So dia melekatlah dekat sini. Macam gitu je. I see. Macam tadi akak cerita. Saya pun ada satu besar, satu kecil. So biasa yang digunakan untuk buat brooch kecil adalah yang saiz kecil yang ni lah. So kalau yang nak besar, siapa berani boleh yang besar. So ada juga yang saya buat untuk golongan special needs, contohnya OKU yang autism. So kita tak boleh buat yang terlampau benda kecil-kecil sangat sebab agak sukar bagi mereka. So saya menggunakan warna-warna macam ni. Warna kuning, warna pink, warna merah. So bunga tu, konsep tu sama je. So bila golongan istimewa ni dia buat bunga tu, so dia lebih nampak warna-warna yang terang. So tengah-tengah ni adalah beling-beling dia. Yes, dia punya ni bunga lampu saya kata yang saya ajar ada satu one of my life lah. So dia mendapat permintaan, so kita ajar, dia buat macam ni lah. So ni terpulang pada you all. Macam Kak Bunga dia pakai peniti, mungkin nak pakai brooch pun boleh. Sebab apa, kadang-kadang pakai dekat blazer, kita pakai dekat situ. Ataupun lagi satu, apa yang saya boleh share dengan bunga yang Kak Bunga ajar dan juga apa yang saya ajar. Contohnya ni adalah mask. Apa yang you all boleh buat, kita sambung dekat bahagian belakang. Betul cikgu. Yang macam tu pun boleh. Yang bunga ni mungkin boleh letak sini. Yang macam ni boleh. Yang dekat sangkut mas. Sangkut mas belakang ni. So itulah kan, nampak tak, benda yang kita ajar sekarang ni boleh digunakan untuk menjana pendapatan. Betul. Dia boleh letak di mana-mana. Nak letak dekat handbag, nak letak kalau macam kita ada scarf rambut, cekat rambut tu kan. Cekat rambut tu contohlah kan, kita letak kat untuk baby tu kan, kita buatlah macam gini tu kan. Alah comel. Kan cikgu, siapa yang ada bunga? Siapa yang ada bunga je comel kan? Kan? Pastilah ayam cun. Yes. Boleh letak tu boleh, macam Kak Bunga kata boleh letak dekat handbag, boleh letak dekat kasut pun boleh. Letak dekat baju budak. Contoh saya ada baju budak dekat sini contohnya lah baju anak, aku selamba je lah ambil kan. So baju budak letak kat sini.
Okay, baju dia orang ni mungkin kita boleh letak dekat bahagian sini dada ke atau bahagian tepi sebab budak-budak kan tak pakai tudung kan. Jadi kita bolehlah letak hiasan tu dekat mana. Tengoklah pada kesesuaian mana yang nak letak. Saya tak kisahlah ini. Saya kata dekat baju budak-budak boleh, baju kita pun boleh. Baju kita boleh. So kalau macam kata nak buat aksesori apa orang kata tak ada gelang tangan yang besar-besar, kita tak ada yang besi kuning tu kan. Nak tunjuk tayang buat lagi ni gaya. Okay, betul. Cikgu ada, cikgu tak ada. Tak ada. Saya ada ni je. Cincin saya nikah je. Saya buat macam ni. Okay, so terpulang kepada kita macam mana cara nak menggayakan. As long you berani. You berani, buat je lah, tak apa. Tak ada siapa nak larang, tak ada siapa nak cakap. Kalau orang tu cakap, maksudnya dia yang tak ikut perkembangan. Betul cikgu kan? Ya, betul lah. Oh, sangat positif kita pada hari ini. Okay, bila kita yelah kita dah cerita-cerita pasal konteks siapa nak, jangan lupa Facebook dan juga IG pula. IG. Aduh. Okay, Facebook ataupun IG, jangan lupa DM. Lepas tu kalau bila kita yelah bidang craft tangan ni, setengah orang kata bidang craft tangan ni cannot make money. Yo, siapa kata, kalau you kena kreatif betul tak? Sebab sekarang ni kita dalam bidang ke arah pendigitalan, so kita nak buat semua pun kita boleh jual online. Dulu kita orang kata dulu buka booth, okay, jual siapa nak datang. So kita berharap pada orang yang lalu lalang, tapi sekarang ni bila kita dah ke arah pendigitalan, kita boleh jual melalui Facebook, IG. Okay. Ini saya betul, saya sendiri nak kongsikan. Sebenarnya dulu masa mula-mula saya buat, ada satu kira kita punya sahabat FB ni lah juga, tapi dia duduk di Brunei Darussalam. So dia PM tepi saya, "Kak, macam mana saya nak dapat benda Allah ni? Macam mana you jual?" Dia cakap gitu. So saya teruslah, saya cakap, "Okay, you nak macam mana? Kita ambilkan gambar, kita hantar dekat dia, lepas tu dia pilih. So kita tinggal buat dan post saja bagi kat dia." Dia pun dapat, alhamdulillah, seronok. Tapi tak nak duit kan. Rugi lah orang tak ada duit ni. So tu kata jangan lepaskan peluang. So maknanya bila dah buat bunga-bunga tu ke, dah buatlah apa saja bunga yang you all buat, you all post dalam Facebook. Macam sahabat kita minggu lepas, usahawan tu dia tak kisah. Orang panggil dia usahawan kampung lah. Orang kampung punya produk yang tak berapa cun lah orang kata. Tapi dia keep on post dan alhamdulillah produk dia dah sampai ke luar negara. Itu yang kita nak bila kita berada di platform digital ataupun Facebook, IG atau apa saja. So jangan takutlah. Okay, Akak, sikit sebelum kita dah dekat sejam dah kan kita bebel-bebel sambil membuat sesuatu ni kan. Ingat tadi sekejap kan cikgu? Ingat sekejap sekali ambil kau dah nak habis dah. Okey, apa nasihat Akak untuk mereka yang ingin menceburi bidang keusahawanan ni ataupun bidang craft? Yes, kalau macam untuk bagi saya lah ya, untuk semua orang di luar sana, jangan takut. Jangan orang kata jangan takut dan jangan berhenti untuk mencuba explore benda baru. So once you explore, once you dapat idea baru yang lagi kreatif, yang you dah buat lagi kreatif, insya-Allah peminatnya ada tersendiri. Sebab benda ni orang cakap apa? Rezeki Allah ada dekat mana-mana. So you jangan fikir kat situ je, tak ada. Kita boleh pergi lagi jauh. Okay, contoh macam saya sendiri pun, walaupun saya buat bunga ni sambil-sambil pun, tapi saya seorang terapis, saya pun orang kata dengan secara sendirinya, orang kalau dah tahu, orang akan recommend dan kita boleh pergi lagi jauh. Maksudnya satu Malaysia saya round untuk urut orang saja tahu. So takkanlah tak nak, kita nak luar negeri pula. Sebenarnya saya ada juga orang nak cuba bawa saya pergi ke luar negeri, cuma yelah kita ada beg tangan banyak kan, so nak bawa ke luar negeri tu agak payah lah kita ni kan. Tapi jangan takut untuk mencuba dan jangan risau apa orang nak cakap. Pedulikan dia orang nak cakap apa, yang penting kita tahu apa kita nak buat, apa kita nak. Betul cikgu kan? Okay, insyaAllah lah. Dia punya cerita panjang lebar. Pendek kata apa sahaja wanita boleh lakukan. Cuma bila kita bercerita tentang anak dan handbag kita, kita akan stop. Bukan kata stop, dia akan macam okay, anak limit sikit.
for kerja. Yes. 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 Tapi cita-cita kita untuk buat sesuatu tu Betul. insya-Allah Teruskan, teruskan. Yes, Ya, teruskan apa saja. Ingat pesan Kak Bunga. Buat je, redah je. Pekakkan telinga. Lantak je. Apa saja Betul. orang nak cakap, lantak pi hampa. Betul. Janji kita jalan dan apa yang kita buat, kita tahu apa yang kita buat. Yes. Pertama kali as long- mengikuti terus dapat as long ilmu benda ni tidak tidak menyalahi undang-undang kan cikgu kan. So kita bila buat tu seronok, kita enjoy, keluarga kita pun terjaga, family kita orang kata bahagia. Alhamdulillah, teruskan saja. Yes, keberkatan apa orang kata ataupun keizinan seorang suami tu sangat penting. Kita memanglah kita punya cita-cita ni, perempuan kan, siapa tak suka nak buat ni. Mula-mula tu memang wow semua nak buat. Tapi kalau husband tak bagi, tolonglah. Pujuk lagi dulu. Betul. Dia sebenarnya kena pandai gosok sampai berkilat. InsyaAllah dia punya hasil tu kita akan dapat. Tak ada siapa suami yang tak sayang, mesti dia bagi punyalah. Alamak, tunjuk duit dia dah tahu dah. Itu pun antara tips dalam rumah tangga. Bukan saja tips craft tangan kita. Tips dalam rumah tangga. Bila dia tunjuk apa yang kita, hasil pendapatan kita yang kita dapat, sudah. Betul. Tak apalah sayang, pergilah cari. Kan? Aduh, tidak ada halangan dia cikgu. Tak ada halangan. Lagi dia menggalakkan. Tak cukup niat. Tak apa, abang bagi. Betul. Sebabnya kalau kita boleh berdikari, dia pun tak susah hati. Sebab kalau kita ada duit, kita boleh spend untuk family kita, bantu dia pun happy juga, seronok juga kan. Orang kata ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Betul cikgu kan? Betul ke? Ringan sama dijinjing. Okey, betul lah kot. Saya minta maaf lah, saya punya BM pun kadang tunggal langgar cakap. Saya kita balik pula kan. Saya kita balik pula, berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Sudah tu dah terbalik dah tu. Taklah kau. Taklah jadi kau. Janji bahagia. Saya rasa bila kita berbincang pada hari ini, kita bercerita tentang bunga, kita bercerita tentang terapi, kita bercerita tentang kekeluargaan. Saya rasa minggu depan ni saya rasa nak bawa lah mana-mana usahawan yang bercerita tentang apa orang kata tentang kekeluargaan lah kot. Tengoklah macam mana kalau ada siapa nak lepas tu sambil tu macam ni lah kot kita buat sesuatu. Sebab apa? Kita boleh cakap bersantai-santai sebab kita tak adalah serius sangat, tapi yang penting ilmu yang kita share ni untuk memberi manfaat kepada mereka semua. Okay, last but not least, sebelum kita penutup kita punya live pada hari ni, nak tanya sikit lah momen-momen paling bahagia sekali sepanjang akak dah buat craft ke ataupun terapi ke dalam bidang keusahawan ni. Apakah perkara yang akak rasa tidak boleh dilupakan? Kenangan manis. Okay, kenangan manis tu pahit tu sebenarnya membuat kita manis. Okay, sebenarnya saya sebelum ni saya pernah lah, suami saya yang daftarkan untuk buat craft, belajar craft dengan berita harian sebelum ni. Okay, lepas tu dia hantar saya, masa tu saya sendiri pun tak tahu kelas tu ada. Dia kata tak apa, pergilah, you minat kan, so pergi, abang bayar, dia cakap gitu. So bila saya pergi, saya buat bunga telur, apa yang dia ajar tu saya buat. Lepas tu dia kata cikgu tu cakap ada pertandingan, so kita akan ambil hasil kerja you, ada pertandingan. Bila dia ambil, saya kata boleh ke saya buat ni? Saya buat je. Tapi bila alhamdulillah akhirnya saya tengok orang lain nama sebut. Kenapa saya punya tak sebut, tak terpilih ke? Kan? Tapi akhirnya saya dapat menang untuk tempat pertama, hadiah craft tangan paling kemas, paling cantik, anjuran berita harian tu. Saya dapat wang RM1,000 dengan hampernya. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Makan minyak je lah saya hari tu. Memang banyak. Memang itu yang saya rasa seronoknya dengan craft ni. Lepas tu bila orang menghargai craft ni, dia jemput kita untuk mengajar mereka dan mereka pula boleh dapat income daripada craft yang kita ajar tu. Syukur alhamdulillah sangat-sangat. Yang itu yang buat saya rasa, ya Allah, cikgu, saya suka you punya craft, lepas tu saya boleh dapat duit, saya boleh dapat income. Nanti cikgu share idea. Saya cakap okey, boleh je, janji you nak explore, you nak buat, buat je lah.
Gitu. Wow. Dapat tempat pertama. Dah lah mula tu sentap kenapa nama aku tak terpilih ya. Kan? Rupa-rupanya Nombor aku tempat satu. pertama. Alhamdulillah, tahniah diucapkan. Okey, Alhamdulillah. daripada tim Ratu Manik kita nak ucapkan tahniah lah pada akak sebab siapa sangka kan first time husband pula tu yang hantar pergi kelas. Bukan hantar anak je pergi tadi kan, hantar bini pergi kelas. Akhirnya kelas tu terbayar dengan akak mendapat tempat yang pertama. Ya Allah, alhamdulillah. Saya pun berbangga jugalah. Maknanya akak pun mendapat sokongan daripada suami dan juga daripada keluarga lah untuk membuat keramik. Itu adalah antara support yang sangat penting. Orang yang terdekat dengan kita, sama ada pasangan kita, anak-anak ataupun ibu bapa ataupun keluarga kita. Yes, ataupun staff. Kalau ada staff tu yang akan antara mereka yang apa orang kata memberi semangat kepada kita untuk lakukan sesuatu. Yes, okay, alright. So itulah dia momen-momen paling indah. Alright, kita pun dah nak akhir. Saya pun apa orang kata sambil bebe lupa nak suruh dia orang share kita punya live ni. Okay, untuk mereka yang nak tahu lebih lanjut tentang program ataupun tentang keusahawan, tentang wanita ataupun tentang perkembangan Ratu Manik, apa yang Ratu Manik lakukan bersama circle kita, boleh join kita punya WhatsApp group. Sebab alhamdulillah saya pun berkenalan dengan Kak Bunga di dalam WhatsApp group melalui media sosial. Yes, dekat situ dia kata sebab kita tak tahu, saya mungkin tak kenal Kak Bunga mungkin tak kenal. Tapi networking kita sangat kuat. Betul tak? Kita dalam group, kita sokong each other and then kita sembang-sembang kan cikgu. Yes. Kita sembang-sembang bagi idea cikgu kan. So at least kita dapat berkenalan. So terima kasih juga cikgu saya ucapkan sebab panggil saya. Walaupun tidak terjun, orang cakap alhamdulillah juga dapat hasil yang kita nak buat tu. Saya seronok, saya suka sangat cikgu. Tak apa, lain kali kalau cikgu nak panggil lagi cikgu tahu. Nampak tak? Dia dah dapat mikrofon, dia lupa saya dah. Dia bebel dah. Okey, nanti saya akan share seperti biasa. Saya akan share hasil kerja yang dilakukan oleh Kak Bunga tadi untuk dikongsi di dalam Facebook Ratu Manik. So nanti jangan lupa, dan saya nak share satu rahsia tentang Kak Bunga. Yang itu you all kena tunggu. Saya punya posting ataupun admin saya lah, admin di dalam Ratu Manik. So hari ni kita tak ada sponsorship seperti biasa, tapi kita berkongsi. Saya membawa usahawan dan insyaAllah pada masa-masa akan datang saya akan membawa usahawan-usahawan lain, mungkin daripada individual, mungkin daripada agensi, mungkin daripada pihak NGO, untuk kita membawa di sini untuk berkongsi apa orang kata, kongsi ilmu dan juga apa orang kata bukan ilmu saja, promote you all. So kalau ada rezeki, kita tak tahu kan rezeki, mungkin siapa yang tengok ataupun di kalangan saya ada yang berminat untuk menempah bunga-bunga, bukan menempah maut bukan di sini. So bukan lah. So menempah apa saja kita tak tahu. Mungkin ada yang berminat untuk menjahit manik. Audience Kak Bunga mungkin nak tempah manik dengan saya, mungkin audience saya nak menempah apa bunga dengan Kak Bunga. So kita boleh sentiasa. Boleh insyaAllah, no problem. Yes, benda ni kena saling berkait cikgu. Kalau tak ada berkait, kita tak adalah. Kalau cikgu tak ada dekat sini, siapalah saya kan. So dengan adanya cikgu, kita together kan cikgu. Together. Kan dah jadi macam rancangan kita sendiri. Nasib baik bukan masakan. Kalau masakan aku rasa pinggan mangkuk semua dah terbang dah. Okay. Alright. So kita pun sampai ke penghujung. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada Kak Bunga dan juga pada kawan-kawan yang join kita punya live tadi, dan juga insyaAllah pada masa-masa akan datang. InsyaAllah. Kita nak tahu siapa pula minggu depan usahawan yang akan kita bawa. Adakah saya akan main masak-masak? Adakah saya akan main make-up? Ataupun kita nak buat bunga lagi ke? Kita tak tahu. So saya mengucapkan selamat buka puasa kepada akak dan juga kepada kawan-kawan. Terima kasih cikgu. Dan alright, terima kasih. Dan saya minta ampun, minta maaf jika ada kesilapan sepanjang kita borak-borak kan. Ya, betul. Cikgu selamat hari raya. Maaf lahir batin ya. Selamat Hari Raya. Betul juga kan. Okey, saya nak bagi sikit je akak ucapkan selamat Hari Raya. 1 minit je. Lebih 1 minit aku tik terus. Silakan. Okey, selamat Hari Raya Aidilfitri daripada Kak Bunga Terapis. Okey, alhamdulillah. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Okey, alright.
Alright, terima kasih Kak. Alright, saya pun ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Bunga dan juga rakan-rakan. Kita sudahi dengan Assalamualaikum. Okey, terima Waalaikumsalam. kasih. Sama, bye.